sight. Enemy down. Target down. Go down. Tango down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel. Okey, baik, pada hari ini saya nak kongsikan bagaimana kata cara untuk stream game di YouTube ataupun di Facebook menggunakan PC yang spek rendah. Baik, video ni agak panjang. Okey, jadi saya sediakan timeline dekat description dan juga dekat komen. Saya pinkan komen. Jadi korang hanya perlu untuk klik dekat time yang rasanya korang perlukan macam tips tertentu. Okey. Saya akan go through beberapa kaedah dalam video ni dan saya hanya menggunakan mini PC. Okey. So tujuan video ni pula adalah untuk stream daripada mobile phone lah. Okey, maknanya game phone macam PUBG Mobile, Call of Duty, okey, Mobile Legend dan lain-lain. Okey, sebelum tu kita intro dahulu. Zaman sekarang kalau kita tengok ramai nak jadi streamers, betul tak? Okey, tapi semuanya terbatas disebabkan bila nak jadi gamers mesti perlukan PC yang mahal-mahal. Okey, memang perlukan PC yang mahal-mahal untuk stream dan lain-lain lah. Okey, kali ni saya sebenarnya saya dah cuba kaedah ni berapa bulan ni lah. Okey, untuk dapatkan stream yang profesional. Boleh je korang stream pakai smartphone terus untuk stream guna macam Omelette Arcade ke ataupun beberapa application yang lain kan. Tapi yang ini kita gunakan PC dan juga green screen supaya nampak stream tu lebih profesional. Jadi dalam video ni saya akan tunjukkan beberapa kaedah dan sebelum tu apakah peralatan yang korang perlukan. Dan peralatan-peralatan ni yang saya kongsikan adalah peralatan-peralatan yang sangat bajet. Memang murah, jadi korang tak perlu spend mahal. Especially sekarang saya mulakan dulu dengan saya punya PC. Okey, PC yang saya gunakan adalah mini PC Intel Celeron. Okey, chipset J4125 dengan graphic card integrated graphic card UHD 600. Saya pernah review mini PC ni, korang boleh klik dekat card di atas ni ataupun dekat atas ni. Alright. Jadi memang totally basic. Harga dia saya beli 800.5 saja untuk spek 128GB dan juga 8GB RAM. Memang Intel Celeron korang dengar boleh ke tak run OBS? Ya, boleh. Saya akan tunjukkan dalam video ni macam mana korang nak setting OBS sekali. Just copy paste sahajalah. Baik. Seterusnya saya akan tunjukkan apakah peralatan yang korang perlukan. Baik, yang pertama. Okey, korang perlukan yang ini, iaitu USB to HDMI adapter untuk smartphone. Okey, yang ini daripada Akiro Malaysia. Saya tak disponsor ini memang saya beli dekat dia orang. Yang ini adalah USB. Yang ni untuk charge dia. Yang ni adalah bila ini untuk Android phone, untuk Apple semua support lah. Okey. Dan walaupun phone korang tak ada MHL. MHL macam video out, okey. Untuk screen macam setengah phone ada yang biasanya yang high end ataupun macam iPhone dia dah ada MHL, itu tak ada masalah. Macam phone yang saya akan gunakan dalam review ni adalah saya gunakan Samsung A52 yang memang tak ada MHL. So apa yang korang perlukan, benda ni harga dalam 30 lebih, saya linkkan dekat description. Dan korang cuma perlu pasang dengan korang punya charger USB punya lah macam ni. Okey. Right. So dia jadi macam ni. Yang ini akan dipasangkan nanti dekat capture card. Okey. Saya akan tunjuk sebentar. Dan seterusnya ni dekat phone. Okey. Nanti saya akan tunjukkan apa yang korang perlu install dan lain-lain. Saya akan share dulu peralatan-peralatan ni lah. Baik, yang kedua apa yang korang perlukan adalah korang perlukan capture card. Okay, in this case saya pakai capture card yang jenis ini. Okay, capture card yang jenis ini adalah dia siap dengan video loop. Capture card ni,
Okey, input dia dekat HDMI, maksudnya nanti korang akan masukkan, okey, korang akan masukkan yang ini, okey, dekat capture card. Okey. Dan output dia nanti dia akan ada satu, ni saya tunjuk ni USB ni. USB output ni dia akan cucuk dekat sini. Dan yang ini USB ni akan masuk ke PC lah. Simple saja peralatan dia. Okey, nampak? Dia macam ni je. Dan yang ini tadi dekat phone. Okey, nampak? Dan yang ini akan masuk dekat USB charger. So, korang kena charge benda ni lah. Dan the best guna alat ni adalah phone korang akan charge juga. Okey. Phone korang akan charge jugalah. Baik, peralatan yang seterusnya yang korang perlu. Okey. Okey, capture sebelum tu lupa. Capture card ni saya ingat saya beli itu dalam RM45. Okey, RM45 untuk capture card dan untuk USB to HDMI untuk CAS ni dalam 30 lebih. Kemudian yang korang perlukan adalah sound card. Yang saya pegang ni adalah V8S. Okey, V8S ni guys, dia best dia sebab ramai yang pakai V8, betul tak, untuk live stream dan lain-lain. Okey, yang ni saya pakai V8S sebab dia ada Bluetooth. Okey, Bluetooth ni akan membantu untuk audio nanti. Tapi kalau ada setengah game dia tak support audio Bluetooth, jadi korang akan guna kaedah yang kedua, menggunakan kabel lah. Okey, saya recommend beli V8S ni. Okey, harga V8S ni pun dalam 100, bawah 100 sebenarnya. Penting untuk, dan korang boleh cakap macam saya pakai sekarang korang boleh cakap juga tau. Tetapi kalau kata korang nak stream melalui orang kata apa, melalui macam PS, korang ada PlayStation, macam sekarang PlayStation 2, 3, 4, 5 ke whatever game yang ada HDMI, dia tak boleh direct pergi ke capture card. Okey, dia tak boleh direct pergi ke capture card. Okey, ini barang tambahan yang ni tak perlu ada, tapi in case kalau korang nak stream melalui PlayStation, okey, saya cadangkan beli HDMI splitter. Okey. Apa fungsi HDMI splitter ni? Okey, HDMI splitter ni kalau korang nak stream melalui PS, okey, untuk PS ataupun mana-mana game konsol, so korang kena pakai HDMI splitter ni, kerana HDMI splitter ni dia akan reducekan resolution. Okey, contoh kalau kata output resolution daripada PS 4K contohnya, dia bila masuk dalam ni dia akan reducekan kepada Full HD. Sebab stream korang hanya boleh support Full HD sajalah. Okey, orang kata tak perlu nak tinggi-tinggi, sebab bila nak pakai budget PC yang rendah, korang kena pakai orang kata apa, Full HD dan ke bawah. Tambah-tambah kalau korang nak stream dekat Facebook, korang kena pakai 720p saja. Okey, ni extra information saja, tapi untuk mobile game tak perlu benda ni. Okey, baik, kalau nak nampak lebih profesional, saya prefer korang adakan green screen lah. Okey, green screen ni saya beli yang bulatnya, saya sediakan juga link dia dekat description. Dia macam ni bentuk dia. Alright, simple saja. So dia boleh pasang dekat kerusi gaming korang sebab dia ada velcro dekat sini. So dia ada velcro dekat sini, jadi boleh pasang dekat kerusi dan dia akan sentiasa attach. Cuma saya punya sofa ni, saya pakai sofa, dia tak orang kata tak boleh nak pasang, jadi saya pakai stand lah. Dan untuk lighting boleh tambah. Ini tambahan lah. Kalau kata korang ada lampu ke apa benda, lagi baik pencahayaan biar baik. Okey, pencahayaan biar baik. Dan macam in this case saya gunakan dua ring light. Okey, saya ada satu lagi dekat depan ni sekarang dan satu lagi dekat belakang, yang mana kejap lagi saya akan on. Okey, untuk webcam. Okey, webcam saya pakai webcam yang Shopee punya webcam. Harga webcam ni RM60 sahaja. Okey, RM65. Okey, RM65 saya ada review dia. So korang boleh tengok review dia dekat description ataupun dekat sini, dekat kad atas ni. Saya sediakan review dia. Memang cantik, webcam ni hanya RM60 saja. So basically semua adalah bajet-bajet. Tapi saya nak bagi tahu, untuk setup yang saya kongsikan ini adalah untuk mobile gaming. Maksudnya korang hanya capture screen daripada phone dan pergi ke OBS dan live stream. Kalau korang nak main game PC, tak boleh.
Okay, sebab PC ni dia punya spek sangat-sangat rendah. Macam Asphalt 9 boleh main, tapi bila nak main game kemudian nak run OBS, memang jam lah PC ni. Memang takkan boleh lah. Sebab untuk spek yang saya nak tunjuk sekarang ni untuk stream, dia pun akan guna lebih kurang 50% CPU dia. Okay. So ini adalah barang-barang dia lah. Okay, dah dapat Okay, saya listkan semua dekat description. Untuk korang dapatkan barang-barang ni. Kalau kata tak faham apa-apa, nanti komen je dekat bawah. Saya akan cuba guide lah. Baik, sekarang kita dah settle dengan peralatan-peralatan dia. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara pasang. Kenapa barang-barang ni korang perlu. Dan lepas tu nanti kita akan pergi ke OBS pula untuk setup OBS untuk orang kata spek rendah. PC yang spek rendah ke PC yang spek tinggi jangan ikut lah. Okay, ni yang PC yang spek rendah macam saya guna sekarang. Okay guys So sekarang ni inilah dia setup. Okay, so sekarang ni saya dah pasang. Okay, saya punya capture card kat sini saya dah pasang. Dan yang untuk phone punya tadi, sekejap so korang masuk korang punya charger, tak kisah korang phone apa, iPhone ke Android ke, in this case saya pakai Android lah. So ni panjang sikit lah wire dia. Tapi nanti korang adjust lah kabel management sendiri. Ni saya nak tunjuk dalam, orang kata apa, dalam video saja tau. Okay, first. Alright. Okay, ni akan pasang dekat phone lah. Okay. Jadi untuk orang kata application ni, bila pakai yang merah ni untuk HDMI ni, korang akan kena install nama apps dia drone screen. Okay, ni drone screen ni. Okay, drone screen ni dia akan automatic, ataupun nanti saya akan tunjuk kat mana korang ni. So dia akan automatic minta okay, hello, dia akan automatic minta macam orang kata apa ni dia punya ni kan. Sekejap saya kendarakan sikit. Okay, so dia akan minta start recording on casting screen. Tapi ni kejap lagi. Baik, saya akan sharekan untuk setup audio pula. Okay, untuk setup audio penting. Okay, kenapa korang kena ada capture card? Sebab capture card ni nanti dia akan akan keluarkan audio dan dia lebih mudah untuk kontrol lah. Kenapa pentingnya korang kena ada ni. Baik, saya akan tunjukkan satu-satu. Pertama, okay, ni. So yang ni mikrofon yang saya pakai sekarang ni, yang tengah bercakap ni. Ini mikrofon ni saya pakai mikrofon DIY je. So memang murah. Dan ini untuk earphone, yang mana korang boleh pakai lah earphone gaming ke, ataupun earphone biasa cak ayam pun tak ada masalah. Okay, untuk komputer ni penting. Okay, komputer ni ni saya pakai wire 3 meter. Okay, wire USB 3 meter. Dia adalah dia micro USB. Okay, dia micro USB. Sekejap. Dia tak fokus. Okay, dia micro USB So alright. So dia untuk ke komputer. Manakala satu lagi USB ni untuk charging, dan sebenarnya tak perlu nak charge pun sebab dia ada internal battery lah. Tapi memang saya sentiasa je pasang benda ni dekat saya punya komputer. So memang saya akan on je lah. And then yang penting sekali adalah accompany. Accompany ni adalah yang mana nanti kita akan sambungkan wire ni. Okay, wire ni memang dia provide masa korang beli So wire TRRS ni akan cucuk ke handphone untuk audio game. Cara kedua adalah disebabkan kalau kata korang tak nak serabut wire ni, cara yang kedua adalah connect dengan Bluetooth. Sebab Bluetooth dia sentiasa on. Saya tunjuk kejap So Bluetooth dia sentiasa on. So macam contoh sekarang ni, so korang on dekat Bluetooth. Okay, on Bluetooth. So dia dah ada VSS sound card. Nampak? So connect okay. So Bluetooth connected sekarang. So kalau kata let's say saya buka game. Ni saya buka game okay, Call of Duty. Okay. So audio masuk Okay. So audio dia akan masuk sini Right. So audio dia akan masuk ke sini. So itu cara dah. So kalau pakai Bluetooth. Tapi kalau kadang-kadang
Okay, kadang-kadang untuk ni dia tak untuk game Call of Duty je lah setakat yang saya perasan dia akan problem. So cara dia sebabkan ni casing dia tebal sangat, so saya cabut sini, so pasang direct lah. So maknanya Bluetooth connected, kemudian pasang yang USB tadi. Ni macam agak serabut sikit lah sebenarnya, tapi ni je lah cara dia sebenarnya korang nak dapat audio dengan video. So tapi cara pasang nanti korang buat macam ni. So tak adalah kacau sebenarnya. Okay, bila start screen, start now, okay, dia jadi macam ni. So ini cara korang main lah. Nampak? Okay. So, okay, settle bahagian ni bahagian audio settle Okay, so tu kejap bahagian audio. Okay, ni mana nak control nanti dekat yang ini. Sekejap saya tunjuk So dekat music ni. So yang ni akan control music daripada game lah. Dengan daripada PC. Yang tape ni untuk recording, biasanya saya setkan separuh je lah. Yang lain-lain ni tak ada apa. Okay, yang lain-lain ni tak ada apa. Ni adalah mic. Okay, ni mic control lah. Okay, korang nak cakap kuat ke, nak slow ke, biasanya ikut lah. Macam ni ke. Jadi yang penting mic tu dekat dengan mulut. So that's why kena pakai ni. Yang lain-lain efek tak ada apa. Ni itu standard kan. Korang macam live stream dekat TikTok apa semua dia orang pakai ni. Baik, settle masalah tu. Baik, sekarang ni saya akan buka ke OBS. Okay, kita on OBS dekat guna kamera dulu sebab saya nak tunjuk ada beberapa benda. Sekejap Okay, saya buka kat sini Okay, bila saya buka OBS, ni nanti korang kena copy setting ni Okay, so alright. Dah nampak Okay, okay, first mana nak install tadi. Bila kita ni, okay, kita capture. Okay, saya akan buat scene yang baru lah. Untuk kita akan start fresh. Saya akan scene yang baru. Kejap lagi saya akan kata apa, guna ke screen record terus lah. Yang ni mungkin korang tak berapa nak nampak sangat kan. Okay. Baik, sebab fungsi, tujuan dia adalah saya nak tunjuk dulu apakah yang korang buat. So saya akan buat satu scene yang baru. Okay, saya akan buat new. Okay, let's say game. Okay, kemudian scene collection, new, game juga, cincai. Okay, so dia akan keluar yang fresh. Okay, bila dah ada benda ni semua, kita akan masukkan kita punya apa nama? Kita akan masukkan kita punya ni lah. Kita punya benda ni semua. Okay, kita akan start dulu dengan apa dia? Okay, kita akan start dulu dengan apa nak start? Okay, kita nak start dengan audio input capture. So audio input capture, so korang boleh set audio. Sebab sekarang ni nak ambil mikrofon. So in this case bila pakai yang apa nama ni? Bila pakai yang sound card, okay, yang sound card yang kita pakai sekarang ni. Okay, so dia akan keluar MVSI icon B1. So korang pilih yang itu. Okay, so klik OK. Automatic mic yang saya cakap sekarang dia detect. Nampak tak? Okay, mic yang saya cakap sekarang dia detect. Saya tak pakai screen record Saya pakai ini dulu, kejap lagi baru kita buat screen record. Okay, yang seterusnya kita nak ada apa? Kita nak ada kita punya video capture device. Video capture device ni fungsinya untuk kita saya nak webcam dulu. So webcam. Okay, so webcam saya adalah general webcam. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Alright, so dia akan keluar macam ni. So nampak tak saya punya green screen apa semua. So video dia pun ultra wide kan. Okay, kita okay saja. Yang ini tak di set up apa-apa. Alright, so dia akan keluar macam ni lah. Baik, jangan risau yang tepi-tepi ni. Kita boleh tekan alternate. Korang tekan alternate. Okay, tekan alternate yang ni. Untuk tekan. Kemudian pergi dekat mouse ni. Untuk drag. Okay, tekan drag. So dia akan cropkan yang bahagian yang korang tak nak masukkan. Okay, contoh macam ni. Alright. So, cantik lah. Okay. So, lepas tu bila lepas, yang ni kalau tak tekan apa-apa, dia akan adjust macam ni. So, in this case, sekarang saya nak buang, kita nak apply green screen. So, pergi dekat filter. Dekat filter.
Alright, so pergi dekat bawah ni, tekan chroma key. Okey, pergi kat chroma key, dia akan automatic lah. Tapi boleh adjust sikit. Biasa saya akan adjust sikit sampailah nampak dia punya ni semua kurang-kurang tau. So, sampai nampak benda ni berkurangan. Alright, nampak berkurangan. Sampai jangan macam sampai hitam-hitam kau ni berkelip, so korang turunkan balik. Adjust lebih kurang, agak-agak. Ni kena try and error lah. Macam saya biasa smoothness ni akan turunkan sikit, ini pun saya akan turunkan sikit. Make sure kalau kata nak dapat green screen yang cantik, lighting korang mesti tune lah. Okey, dah. Settle tunggu dapat tune dan letak dekat sini. Biasanya kau letak kat tepi betul. Okey, dah settle. Apa yang kita nak? Sekarang kita nak masukkan game kita. Screen phone kita. Okey, pertama sekali kita pergi dekat mana tadi, video capture device juga. Okey, video capture device kita namakan dia game. Okey, kita namakan dia game. Alright. So, video capture device game, kita pergi dekat USB video. Okey, dia akan keluar USB video. Sebab okey, USB video klik okey. Baik, dan untuk ni nampak dia akan keluar capture card kita dah masuk dah kat sini tadi kita dah pasang. USB video dia, so korang akan scan benda ni untuk install drone screen tadi, apps yang ini tadi lah. Okey, yang apps yang ini tadi. Okey, jap tu sebab saya tak buat screen record lagi, saya nak tunjuk kat korang. So drone screen lah. Okey, drone screen ni. So nanti bila scan untuk Android ke iPhone, dia akan dia akan bawa ke dia punya website, so korang kena install. So bila tekan, so dia akan keluar macam ni. So apps dia akan keluar macam ini. Jadi korang pilih screen resolution, yang lain frame rate 30 ke 60 sebenarnya tak ada masalah lah untuk Samsung. Tapi ingat yang ni kena try and error juga apps ni tau. Sebab benda ni, sebab ada phone, saya dah try 3 phone. Saya try Pocophone, saya try Sony dan saya try Samsung. Yang setakat ni Samsung yang okey. Yang boleh screen capture dengan sangat smooth. Okey, sekarang ni bila dah install apa semua. Alright, ada satu tambahan lagi, yang ni yang dia orang cakap lah. Tapi saya rasa macam tak ada effect sangat. Pasal untuk dekat phone, so apa yang korang perlu buat adalah pergi dekat setting. Pergi dekat setting. Korang kena enablekan dulu developer mode. Kena enablekan developer mode sebab untuk activatekan iaitu USB debugging. Okey, untuk activatekan USB debugging ni, korang pergi dekat phone, pergi dekat macam Samsung ni, software information. So korang kena klik dekat baseband version kot. Build version, build number. So korang klik dekat build number ni sampai dekat keluar you are a developer. Okey, klik kat build number. So you are a developer. So in this case saya dah pasang. So developer option, pergi dekat sini, USB debugging ni bagi on. Okey, tu je. And then sekarang ni saya nak on kan. Okey, saya nak on kan. So dia akan bagi information sini, so start now. Okey, nampak dia dah keluar. Okey, dia dah keluar lah. Simple. Dia memang smooth lah. So kejap lagi bila kita masuk dalam game, kita akan landscapekan lah. So in this case, phone dah masuk. Tapi webcam kita perlu ada dekat atas. So nampak macam tu lah. Kita nak make sure satu benda lagi. Audio masuk tak? Okay, audio daripada phone ni masuk tak? Baik. So kita test dulu. Kita test saya ambil satu app yang simple lah. Untuk nak check audio. Let's say, okay lah, tak apalah. Call of Duty tadi. Nak check. Kelebihan guna orang kata script ni, dia hanya tak perlu nak letak input capture audio input capture banyak-banyak, sebab dia punya orang kata apa, bila kita guna USB sound card, dia dah embed sekali. Yang penting korang kena control dekat mana yang ini untuk audio dia. Sekejap saya tunjuk Okey, yang ini dekat music ni. Okey, dekat music ni akan control audio daripada device. So korang tengok korang nak kuat ke nak perlahan. That's why saya tak pakai screen record sekarang. Okey. Yang ni akan adjust. Nama dia adalah music. Okey. Yang mana music ni masuk daripada accompany ni tadi. So accompany ni yang masuk dekat phone ni.
Okay, jap saya punya phone dia lock. So jadi macam ni lah. So bila korang play nanti, so dia jadi macam ni lah. Nampak? So still tak ganggu lah kalau korang nak main. So pergerakan masih okey dan audio pun okey. So korang boleh adjust kalau nak bercakap. Okay, ni boleh mic. Okay, boleh adjust mic. Ini boleh untuk monitor. Yang ini untuk record, tak ada apa, tak ada efek dekat sini. Dan kalau korang nak menyanyi, boleh tekan echo sekali. Nampak tak? Itu fungsinya ada sound card. Sebab sound card memang sangat memudahkan. Baik, sekarang ni okey, saya akan pindahkan video ini kepada OBS Screen Capture kejap lagi. Sebab apa? Saya nak tunjukkan setup yang penting untuk especially untuk PC yang low spec macam saya pakai. Baik, jom. Okey guys. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat skrin Baik, tapi saya offkan audio dia, tapi audio dah masuk sekejap Right, saya buka. Nampak tu. So audio dah masuk So ini dia punya ni Okay, audio dah masuk So saya pegang phone ni sekarang. Ni phone gaming. Okey, nampak ni. Tengok kat skrin ni So sekarang dah masuk tapi saya tutup dekat phone Saya nak tunjukkan apakah setup yang korang kena pakai untuk sebelum korang stream. Okey, tak kira lah stream dekat Facebook ke, dekat YouTube ke. Ini disebabkan PC ni adalah grafik card dia integrated. Okey, dia kena UHD 600. Orang kata bukan untuk gaming. Jadi tapi orang cakap apa? Tak ada masalah Okey, so far macam sekarang ni saya akan screen record satu lagi, iaitu display. Saya akan tunjukkan keseluruhan yang mana saya akan tambah. Okey, sekarang ni saya tunjuk skrin saya skrin saya yang sebab saya nak tunjuk dekat korang, iaitu dia punya setup dekat setup OBS ni. Okey, setup OBS ni ni korang sebelum korang ni basic Okey, sebelum pergi kat stream, so korang berdecide nak stream dekat mana. Okey, in this case kalau dekat YouTube, so nanti kita akan ambil stream key So korang kena buat stream key, copy stream key dan orang kata apa, baru boleh ni Tapi yang penting saya nak pergi dekat output dia. Okey, output first untuk streaming. Okey, streaming dengan recording apa-apa pun pergi set ke advance. Okey, jangan standard. Okey, untuk streaming encoder guna X264. Okey. Okey, encoder X264 kerana ni akan gunakan CPU instead of GPU, tak silap saya. And then output ni tak payah kacau. Okey, 1920 ataupun 1080. Okey, kemudian untuk rate control guna CBR. Dan bitrate ni kalau korang stream dekat korang stream dekat Facebook boleh guna 2500. Kalau kata dekat YouTube nak bagi cantik sikit boleh guna 3500. Ini untuk low PC Saya cerita ini untuk low end PC tau. Kalau korang punya PC lagi kuat, lagi tinggi, lagi kena eksperimen mungkin letaklah 10,000 ke whatever, terpulang Okay, internet speed korang pun 100 Mbps ke atas, so tak ada masalah. Okay, keyframe interval letak kosong. Kemudian untuk CPU usage letak super fast. Okay, kerana apa nanti kita nak pakai yang option ni. So letak super fast, profile adalah high dan tune zero latency. Okay, untuk dia punya X264 yang ini saya dapat daripada internet juga. Saya dah letak dekat description. So korang just copy paste sahaja. Okay, copy paste sahaja. Lepas tu boleh klik apply. Okay, boleh klik apply. In this case saya tak klik apply sebab dah ni Okay, untuk audio, okay, semua tak ada apa. Okay, untuk audio saya set default. Okay, untuk video. Alright, untuk video pula, kalau korang stream dekat YouTube, okay, output saya akan set full HD. Okay, kalau korang stream dekat Facebook, boleh letak 720.
Dan downscale filter korang guna Lanczos. Okay, Lanczos. Dan common FPS in this, macam kalau dekat ini boleh try. Macam sebab saya punya internet upload speed tak berapa laju, jadi saya pakai 30. Okay, saya pakai 30 saja. Saya tak pakai orang kata 60. Tapi so far 30 dengan 60 tak nampak beza pun masa stream. Serius tak nampak beza sangat. Unless mata korang tu memang mata ni lah, mata orang kata yang picky lah. Tapi untuk low budget saya rasa tak ada masalah. Even though untuk orang kata apa, untuk Facebook sekalipun. Okay. Alright, next. Apa yang korang buat, yang lain-lain ni korang boleh setting lah. Yang ni saya rasa hotkey ni apa semua tak ada masalah. Okay. Yang untuk advance, process priority above normal. Untuk renderer direct 3D 11. Color format NV12. Color space 709. Color range partial. Tapi kalau PC korang power boleh letak full. Okay. Untuk yang lain-lain ni semua standard. Faham Okay. Sebabkan saya dah apply benda ni. Jadi orang kata apa, ni dia punya ni lah. Okay, saya cancel je sebab saya dah apply benda ni. Baik, sekarang okay, dah dapat nak? Ni ada setup dia. Okay, oh lupa. Baik, kalau korang nak setup stream pula. Okay, nak setup stream. Untuk start streaming tadi, apa yang korang perlu buat adalah perlu dapatkan stream key. Okay, saya bagi contoh dalam video saya. Contoh kali ni adalah contoh saya gunakan stream ke YouTube. Okay, stream ke YouTube. Saya letak sini. Okay, korang bila nak start stream key, korang klik get stream key. So dia akan bawakan ke mana? Okay, kejap. Saya tunjuk display capture saya balik. Saya tunjukkan. Okay. So dia akan keluar yang ini guys. So dia akan keluar so stream key. So in this case sekarang sebab saya tak nak live, saya letak dia okay, saya letak benda ni sebagai apa ni, private dulu sebab saya tak nak live. Okay, save. Okay, saya tak nak live Ni saya tunjuk setup. So bila keluar tadi, apa yang korang perlu buat adalah yang ini. Okay, ni contoh korang set lah. Okay, pergi dekat edit tadi. Pergi dekat edit. Okay, dia akan take time sikit. So let's say korang nak buat game. Okay, korang nak game. Okay, letak sini gaming. Gaming Call of Duty. Contoh. Okay, ada bla 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 semua, save. Okay. Dan lepas tu, apa yang korang perlu buat adalah dekat sini adalah dia punya stream key. So stream key ni, korang copy stream key ni, copy successful, pergi balik dekat setting tadi. Okay, pergi dekat setting. Okay, pergi dekat setting dan pergi dekat stream. Dan apa yang korang perlu buat adalah pergi balik dekat YouTube RTMS, kemudian paste. Itu saja. Kemudian apply, okay. So then dah siap benda ni. Right, apa yang korang perlu buat nanti pergi dekat pergi balik dekat sini. So korang boleh start streaming. So itulah dia. Ni basic. So sekarang ni saya nak share sikit main game tu dan nampak professional. Nampak tak? Okay, saya main multiplayer satu. Sebenarnya anak saya main ni. So saya plan memang nak buat dia punya streaming untuk ni lah. Kan kita pun nak dia minat dengan benda ni. Jadi saya nak buat. So nampak tak? Nice tak? Okay. So nampak tak? Streaming dia punya nice. Okay. So sini lah. Kita nampak dia punya tu. Kemen besar dia punya tempat ni. Saya tak tahu kenapa dia letak tempat ni besar sangat. Okay, dia letak belah atas. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya ikut jalan setup dia sebab saya malas nak tukar. Boleh set ke default, tak ada masalah.
Okey. Oh, Tango okey dapat. down. Itulah dia cara macam mana nak dapatkan stream. Pastikan tambahan nota tambahan upload speed korang mestilah atas 6 Mbps. Okey, upload speed bukan download speed. Download speed orang kata apa tak ada masalah. 20 macam kata korang ambil Unify contoh yang RM89 tu download dia 30 kan. So upload dia dalam 10. So cukup lah untuk Full HD ataupun 720p. So, diharapkan video ni bermanfaat. Kalau kata saya akan buat satu lagi video tanpa menggunakan capture card. Macam mana nak stream dekat OBS tanpa menggunakan capture card. Okay, itu video yang berikut lah. Ni kita gunakan full setup menggunakan capture card. Okay, itulah dia. Saya linkkan semua peralatan-peralatan dekat description. Dan kalau korang ada apa-apa pertanyaan, dan sekiranya banyak pertanyaan, saya akan cuba buat updated review, updated video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada korang semua. Baik, sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, sedekahkan subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kita apa lagi? Jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.